Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains secara online tahun 5 UKM. Okey, hari ini kita akan sentuh unit 1 iaitu tajuk kemahiran saintifik, kemahiran proses sains di bawah tajuk kemahiran proses sains. Okey, kita lihat teks sains tahun 5. Ini adalah tahun penggunaan pertama untuk tahun 5 tahun ini. Buku teks baru ya. Okey, kita tengok, kita imbas kembali kemahiran proses sains yang kita telah pelajari tahun 4 iaitu memerhati, mengukur menggunakan nombor, meramal, menggunakan perhubungan ruang dan masa, berkomunikasi, membuat inferen dan mengelas. Okey, kemahiran proses sains ini adalah kemahiran yang kaedah yang digunakan untuk kita membantu mengenapasti sesuatu masalah dalam sesuatu penyiasatan. Okey. Okey, kita tengok muka surat 1 buku teks iaitu situasi di mana Ana, Melia, Chan dan Rabi sedang bermain tarik upih di halaman rumah. Okey, kita baca dialog dia. Beratnya sukar untuk saya tarik lebih laju upih ini. Hampir putus. Cepat Chan, kita sedang mendahului. Okey, di sini dia menyatakan ada 2 kemahiran proses sains yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas. Okey, cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Melia dengan lebih mudah. Okey, dalam situasi dalam gambar rajak ini terdapat penggunaan kemahiran proses sains di mana kemahiran proses sains memerhati dan kemahiran proses sains mengelas. Okey, memerhati iaitu membuat pemerhatian menggunakan deria penglihatan iaitu mata. Okey, dalam situasi ini kita menggunakan deria mata sahaja untuk melihat. Okey, disebabkan dia hanya gambar, jadi kita boleh menggunakan deria penglihatan sahaja. Okey, kita lihat di situ kita boleh lihat ada di kawasan halaman rumah. Okey, ada sebuah rumah dan ada laluan untuk bermain upih. Okey, laluan rumput dan laluan tanah. Okey, 2 orang perempuan, budak perempuan dan 2 orang budak lelaki sedang menarik upih. Dalam pemerhatian ini kita dapat lihat apa yang kita nampak kat sini. Okey, kita nampak Chan dan Rabi mendahului permainan upih. Okey, dia berada di hadapan sahaja. Berhadapan sekali dalam permainan tersebut dia berada di hadapan. Maknanya dia menanglah. Okey, dia mendahului permainan tarik upih. Okey, jadi di sini kita dapat lihat itu kita buat pemerhatian kita membuat pemerhatian menggunakan mata. Okey. Kemudian kita boleh mengelas. Okey, mengelas ini adalah kita mengelas. Apa yang kita boleh kelaskan di sini adalah ciri-ciri 2 permukaan yang berbeza iaitu permukaan laluan. Okey, di sini laluan tanah dan sini di laluan rumput. Itu adalah ciri-ciri yang berbeza dalam kemahiran proses sains mengelas. Okey. Jadi di sini ada 2 kemahiran proses sains iaitu memerhati dan mengelas. Okey, saya nak buat penambahan, ada juga kemahiran proses sains membuat inferen. Okey, saya tambah bagaimana kita ingin mengetahui apakah sebab berlaku situasi tersebut. Kenapa Chan ini berada di hadapan mendahului permainan tersebut. Inferen adalah kerana ataupun sebab. Okey, kita boleh membuat inferen sebab apa. Daripada pemerhatian tu kita boleh membuat inferen. Okey, mengapa Chan dan Rabi menang mendahului dalam permainan tarik upih itu? Kita dah buat pemerhatian. Okey, kita kena buat inferen. Okey, kerana kita lihat laluan dia kan berbeza. Satu rumput, satu tanah. Okey, jadi kita sendiri tahu daripada fakta-fakta sains yang kita pelajari, bila di atas rumput geserannya kecil sebabnya licin. Okey, bila di tanah geserannya besar kerana kasar.
permukaan yang kasar. Okey, jadi kita kaitkan dengan infrared ini, kita kaitkan dengan fakta sains, iaitu kerana jumlah daya geseran yang kecil berbanding laluan Ana dan Melia. Geseran dia besar. Sebab tu Chan dan Rabi mudah untuk menarik upih di atas rumput. Okey. Itu adalah membuat inference sebab daripada pemerhatian. Okey, ini adalah saya telah buat. Okey, masa yang diambil untuk Chan dan Rabi sampai mendahului pemilihan tarik upih lebih cepat. Okey, lebih cepat berbanding Ana dan Melia. Kerana daripada pemerhatian kita jawab untuk inference kerana jumlah daya geseran lebih kecil. Okey, daya geseran tarik upih dia lebih kecil berbanding Ana dan Melia. Itu adalah contoh pemerhatian dan inference daripada gambar ini. Okey. Membuat inference dan kita membuat pemerhatian, kemudian kita membuat inference. Okey, kemudian kita tengok satu contoh gambar lain. Tadi gambar dalam buku teks. Ini gambar yang saya dapat. Dia telah ada gambar dan ada jadual. Okey. Ini gambar. Ini komunikasi dalam gambar. Okey, ini adalah komunikasi dalam bentuk jadual. Komunikasi ni adalah kemahiran proses sains lah yang kita gunakan. Okey, kita kena kaitkanlah kemahiran proses sains itu dengan penyiasatan yang kita jalankan. Okey. Ini adalah komunikasi secara gambar rajah dan ini adalah komunikasi secara bentuk jadual. Okey. Jadi sebelum kita ingin membuat pemerhatian, kita kena kita tengok dulu gambar dan jadual dan kita siasat apa sebab-sebab berlaku begini. Minggu pertama seekor lembu ni kecil. Minggu ke-8 lembu ini semakin membesar. Okey. Dia tukarkan gambar ini dalam bentuk komunikasi jadual. Dia tukarkan minggu 1, minggu 8. Mudah kita faham. Kita tengok, kita mudah tengok dan kita mudah faham. Berbeza dengan hanya gambar sahaja. Okey, kemudian kuantiti makanan. Okey, minggu pertama sedikit, kecil, kita bagi sikit. Minggu ke-8 cukup, makanan itu cukup. Maknanya dia banyak lah. Kita boleh cakap banyak, kita kena cakap cukup. Okey, saiz lembu pada minggu pertama kecil, mula. Masuk minggu ke-8 saiznya besar. Mana di sini pemboleh ubah yang kita boleh cari? Kita boleh menggunakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni adalah kemahiran proses sains yang murid-murid perlu tahu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah pemboleh ubah yang mempengaruhi eksperimen. Apa yang mempengaruhi eksperimen? Apa yang mempengaruhi saiz lembu itu? Okey, mengapa saiz lembu itu semakin membesar? Apa yang mempengaruhi saiz lembu itu menjadi besar? Okey, adalah kuantiti makanan. Bila kuantiti makanan itu mempengaruhi saiz lembu itu, dia dikatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, tetapi bila kita nak cakap pemboleh ubah bergerak balas, ini adalah hasil eksperimen dia. Hasil dia daripada makanan itu, apa yang hasil dia? Hasil dia adalah saiz lembu itu besar ataupun kecil. Okey, jadi PM dia adalah hasil perkara yang mempengaruhi eksperimen dan PB dia adalah hasil daripada eksperimen itu. Hasil dia, keputusan dia adalah saiz lembu itu besar ataupun kecil. Pemboleh ubah dimalarkan adalah sesuatu perkara yang sama, benda yang sama dari permulaan awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Benda itu tidak berubah. Dia tetap tidak mempengaruhi eksperimen. Apa yang tidak mempengaruhi eksperimen? Okey, jenis lembu. Jenis lembu ini. Okey, ini jenis lembu ini. Okey, lembu ini seekor sahaja dan lembu tu sama daripada minggu pertama, spesies dia memang sama sampai minggu ke-8. Jadi jenis lembu. Contoh dia gunakan jenis lembu warna coklat. Sampai minggu ke-8 pun dia tetap warna coklat. Dia tidak berubah
menjadi warna putih ataupun hitam. Okey, jadi itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Sesuatu yang tetap dan tidak berubah daripada awal eksperimen hingga habis eksperimen. Okey, bila kita dah dapat PM, PB dan PMR, kita boleh menjalankan pemerhatian. Okey, pemerhatian ini adalah dengan cara, okey, cara dia, teknik dia, kita mulakan, kalau pemerhatian, ingat, kalau pemerhatian, kita ambil ayat, mulakan ayat dengan PB. Okey, PB iaitu saiz lembu. Kita mulakan dengan saiz lembu. Okey, pemerhatian ni kita adalah hasil hasil yang kita dapat. Okey, jadi mulakan dengan saiz lembu. Saiz lembu semakin bertambah pada minggu ke-8. Okey, saiz lembu semakin bertambah pada minggu ke-8. Okey, itu adalah hasil. Maknanya pemerhatian lah yang kita nampak. Okey, hasil dia besar, kecil atau besar. Jadi saiz lembu lah kita mulakan dengan PB. Ingat pemerhatian mulakan dengan PB. Okey, pemerhatian mulakan dengan PB. Okey, masuk inferen. Okey, inferen. Okey, inferen mulakan dengan kerana, seperti saya dah ajar tahun 4, mulakan dengan kerana. Kemudian ambil PM. Okey, ni PM kuantiti makanan. Okey, mulakan dengan kuantiti makanan adalah PM. Jadi ingat, pemerhatian kita ambil PB, inferen kita mulakan dengan PM. Tapi kena ada kerana lah. Okey, kerana kuantiti makanan yang mencukupi. Okey, kalau pemerhatian kita mulakan dengan PB. Saiz lembu semakin bertambah. Saiz lembu semakin bertambah pada minggu ke-8. Kalau inferen kita nyatakan sebab. Kerana apa? Kerana lepas tu kita mulakan dengan PB, pemboleh ubah bergerak balas, kuantiti makanan yang mencukupi. Okey, murid-murid faham Okey. Okey, kemudian satu contoh lagi, pokok ni cerita pasal pokok betik. Berikut adalah hasil penyiasatan tentang dua pokok. Okey, pokok A dan pokok B. Okey, dia komunikasi daripada gambar, kemudian proses sains komunikasi daripada gambar, tukarkan kepada bentuk komunikasi, bentuk jadual. Okey, bila ditukar kepada jadual, okey, di kelas kat sini pokok A, B. Okey, kuantiti baja cukup, tidak cukup. Saiz pokok besar dan kecil. Okey, di sini kita tengok macam mana kita nak tahu PM. Okey, PM kuantiti baja. Okey, kuantiti baja adalah PM. Biasanya memang kuantiti baja ini adalah sebab dia lah, dia berlaku inferen sebab. Kuantiti baja ni lah yang menyebabkan pokok tu besar dan kecil. Okey, ni sebab dia, kuantiti baja. PM dia adalah sebab. Okey, sebab dia terjadi. Okey, kalau PB hasil lah, pemerhatian lah, hasil. Okey, hasil atau pemerhatian lah, pemerhatian. Okey. Okey, pemerhatian. Okey, jadi kuantiti baja inferen PM lah, kuantiti baja sebab dia jadi macam itu. Saiz pokok adalah pemboleh ubah bergerak balas, hasil keputusan. Okey, besar atau kecil pokok tersebut. Dimalarkan adalah jenis pokok. Kita boleh gunakan jenis pokok. Dia gunakan pokok yang sama. Pokok A pokok betik, pokok B pun pokok betik. Dia tidak mempengaruhi eksperimen. Okey, pokok A dan pokok B pokok yang sama. Dia tidak ubah. Okey, jadi ia adalah dimalarkan adalah jenis pokok. Okey, pemerhatian yang kita boleh buat kat sini, saya dah cakap tadi, pemerhatian. Okey, pemerhatian kita tengok kat sini. Sekejap Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian kita mulakan dengan, kita ambil pemerhatian, kita ambil apa? Hasil kan. Jadi PM lah kita mulakan dengan pemerhatian kita mulakan dengan PB lah. Saiz pokok A lebih besar berbanding pokok B sebab dia adalah hasil pemerhatian adalah hasil yang kita dapat. Okey, adalah yang ni PB.
Yang saya cakap tadilah PB. Okey. Inference adalah kerana. Okey, kerana apa jadi macam gitu? Disebabkan baja lah, kuantiti baja, iaitu kuantiti baja. Kita mulakan dengan kuantiti baja. Okey, kuantiti baja lah. Kita ambil kuantiti baja ni. Okey. Okey. Jadi inference kerana pokok A mendapat baja yang cukup berbanding pokok B. Okey, murid-murid faham Okey. Okey. Jadi kat sini kita nampak kita rasa macam saya harap murid-murid bolehlah dengar balik, fahamkan balik apa yang saya terangkan ni. Macam mana nak kenal pasti pun boleh ubah. Manipulasi pun boleh ubah bergerak balas, pun boleh ubah dimalarkan. Macam mana kita nak cari. Ingat pun boleh ubah dimanipulasikan adalah benda yang sesuatu yang mempengaruhi eksperimen. Okey. Biasanya sesuatu yang mempengaruhi eksperimen, apa yang menyebabkan. Maknanya sebab dia. Sebab berlaku begitu. Sebab berlaku pokok tu besar dan kecil. Okey. Okey. Kuantiti baja ni adalah sebab PM. Okey. Untuk PB ni pun boleh ubah bergerak balas. Kita kena tengok hasil eksperimen lah. Hasil eksperimen. Biasa saiz pokok lah. Kita tengok kat sini nampak hasil dia. Kita terangkan kan saiz pokok. Biasa saiz pokok ni. Hasil ni kita terangkan dekat dalam pemerhatian. Okey. Dimalarkan adalah jenis pokok. Pokok lah benda yang tidak berubah. Daripada awal eksperimen hingga akhir dia tidak berubah dan tidak mempengaruhi langsung dalam eksperimen ini. Dia tak mempengaruhi. Dia tidak berubah dan tidak mempengaruhi. Kalau PB ni hasil hasil eksperimen. Kalau PM ni pun boleh ubah manipulasi ni adalah sebab dia jadi begitu. Kenapa pun boleh ubah bergerak balas ni terjadi? Disebabkan apa? Kuantiti baja. Yang mempengaruhi lah dalam eksperimen ini adalah kuantiti baja. Okey, saya harap murid-murid faham apa yang saya terangkan hari ini. Okey, saya rasa untuk setakat ini saja untuk hari ini. Pengenalan saya tentang kemahiran saintifik dalam menjalankan eksperimen. Okey, dalam situasi, dalam jadual, dalam gambar rajah, macam mana kita nak mengaplikasikan kemahiran proses sains, pun boleh ubah pemerhatian dan inference dalam penyiasatan ataupun eksperimen ataupun gambar uji kaji dalam bentuk jadual. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat menjalankan tugasan saya. Selepas ini saya akan beri tugasan dalam WhatsApp dan murid-murid buat nota, salin nota yang saya akan berikan dan sedikit latihan untuk lebih faham topik yang kita pelajari pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.